Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang berhormat Timbalan Menteri Datuk Seri KPPA, Timbalan KSU, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali izinkan saya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumaat yang mulia ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri dapat bersama dengan kita sekalian yang merupakan kelompok yang sangat penting dalam menggerakkan agenda pendidikan tinggi negara. Terima kasih yang amat berhormat ke wacana pelaksanaan strategi KPT 2024. Kehadiran yang amat berhormat pada pagi ini sangat bermakna atas beberapa perkiraan. Yang pertama, kehadiran ini penting untuk kita memahami wawasan dan juga pemikiran yang amat berhormat Perdana Menteri dalam konteks pendidikan tinggi negara. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang amat berhormat. Saya tidak berhasrat untuk membandingkan dengan his preference on which ministry he has to come first. Dalam konteks kita, saya nak sebutkan di sini ialah beliau memilih Kementerian Pendidikan Tinggi terlebih dahulu. Saya harap rakan-rakan saya yang tak marah saya. Yang kedua, dari segi memahami pengarahan sasaran kerja utama KPT bagi tahun 2024. Meskipun kita mungkin sudah sediakan, tetapi kehadiran yang amat berhormat pada hari ini dapat menambah dan menguatkan lagi tentang sasaran gerak kerja untuk 2024 kita. Yang ketiga, yang amat berhormat dapat berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian secara terbuka, mengenali beliau. Beliau sentiasa memberi ruang seluas-luasnya kepada kita sekalian untuk berinteraksi dengan penuh hormat, menghormati dan juga saling bertukar-tukar pandangan antara sama kita. Untuk pengetahuan yang amat berhormat, yang hadir pada hari ini terdiri daripada pelbagai latar belakang, sama ada daripada IPTA, IPTS, daripada politeknik, daripada penggerak-penggerak college community, daripada LPU, dan juga mereka yang kita anggap sebagai pemikir-pemikir dalam bidang pendidikan tinggi negara. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang sangat memberangsangkan, meskipun kita rancang ini dalam tempoh hanya seminggu saja. For the first time I gave to my KPT whether they can deliver it or not, but alhamdulillah mereka berjaya melaksanakannya. Sokongan yang amat berhormat kepada agenda pendidikan tinggi negara juga terjerma apabila dalam belanjawan 2024 yang lalu, yang amat berhormat telah menambah belanjawan kita sebanyak 16.3 bilion, iaitu peningkatan kepada sebanyak 6.8%. Terima kasih yang amat berhormat. Ini kerana yang amat berhormat seringkali berbicara, sama ada dalam kabinet ataupun di mana saja, tentang pentingnya kita melihat
keterangkuman dalam pendidikan. Keterangkuman yang kita maksudkan di sini ialah bagaimana kita perlu membawa semua pihak dan proses pendidikan yang perlu dilakukan daripada bawah sampailah ke peringkat yang tertinggi. Ini kerana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sedang menghadapi suasana yang hari ini dikenali sebagai post-normal. Dan yang ini juga dibicarakan oleh Yang Amat Berhormat seringkali. Post-normal itu apa? Kerana ia ditandai oleh 3 faktor utama, iaitu chaos, complexity and contradiction. Suasana yang sangat berbeza. Maka disinilah perlunya kita membuat persiapan-persiapan awal dalam kita menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Dalam konteks yang sama, kita juga melihat, mendengar apa yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tentang wawasan Malaysia Madaninya. Beliau berbicara di mana-mana pun. Dan hari ini, sekali lagi kita ingin mendengar tentang bicara Malaysia Madaninya dalam konteks pendidikan tinggi negara. Kerana ini sangat penting untuk kita semua benar-benar menghadam apa yang dimaksudkan Malaysia Madani, wawasan yang dibina ini. Apa yang disebutkan sebagai satu ikhtiar, yang beliau sebutkan satu ikhtiar nirmala. Saya pun tercari-cari apa dimaksudkan dengan nirmala itu. Nirmala maksudnya ialah bagaimana niat yang suci, murni, untuk kita, yang bersepadu, holistik, bertunjangkan dasar-dasar yang berorientasikan masa depan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang madani, maju, terampil dan terangkum. Dan dengan 6 teras utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan, atau dalam bahasa Inggerisnya sustainability, prosperity, innovation, respect, trust and compassion. Yang ini seringkali beliau sebutkan compassion. Macam mana kita nak laksanakan ke semua aspek yang disebutkan oleh beliau. Di sinilah sebenarnya peranan kita untuk membina otak dan watak. Bagaimana kecemerlangan akademik dan keterpujian syahsiah yang merangkumi perkembangan ilmu, pembentukan karakter, pemurnian adab dan akhlak, serta pengukuhan integriti. Dan bagaimana institusi pendidikan yang terus melazimi budaya ilmu, budaya wacana, meraihkan kemerdekaan berfikir, serta kekal atas landasan dan prinsip kritis hormat. Ya. Bukan hanya hajib balun ya, sumpah. Tapi kritis, tapi dia hormat. Dan teguh berpegang kepada nilai intellectual integrity. Inilah yang seringkali dibicarakan oleh Yang Amat Berhormat akan keperluan kaum ilmuwan sejati yang benar-benar berfungsi, yang menjadi conscience of the majority. Dan seperti mana yang disinggung oleh Profesor Syed Hussein Alatas dalam bukunya Intelektual Masyarakat Membangun, di mana kita perlunya pembebasan dari pembebasan kaum intelektual yang perlu keluar daripada watak berbalisme dan kaum pandir. Itu mungkin Yang Amat Berhormat akan jelaskan nanti. Dan ini juga yang disebutkan, apa yang seringkali disebutkan oleh Yang Amat Berhormat kepada kita, kalau siapa yang mengikuti pemikiran beliau. Umpamanya beliau pernah ungkapkan pandangan Jose Ortega
Gasset, iaitu Spanish philosopher, tentang the collective mediocrity of the masses, yang cuba apa disebutkan sebagai imprison free thought, ya. Dan inilah yang perlu kita fikirkan bersama-sama tentang bagaimana kita nak membawa institusi-institusi pendidikan tinggi kita ke mercu kejayaan bersama-sama. Yang Berhormat Datuk Seri, izinkan saya secara ringkasnya berdasarkan kepada beberapa catatan yang berasaskan kepada ucapan-ucapan, perbincangan-perbincangan dan juga perkara-perkara yang dibincangkan oleh Yang Amat Berhormat bersama saya secara langsung dan tidak langsung, akan beberapa keprihatinan beliau untuk melihat satu perubahan dalam sistem pendidikan tinggi negara. Antaranya ialah pengajian tinggi harus melihat dinamika perubahan di hadapan kita. Dunia yang sudah berubah dengan pantas, dengan ada yang mengatakan perubahan berasaskan kepada 6C dalam konteks the architecture of global economy, yang ditandai oleh 6C itu, iaitu COVID-like pandemic, cognitive technology dan AI, crypto, cyber security, climate and carbon, and some people tend to put another C, that is China. It's not negative, it's the rise of the new power. Yang kedua, iaitu Yang Amat Berhormat seringkali menekankan tentang aspek bagaimana kita nak menghadapi suasana baru ini, iaitu cabaran AI. Persiapan di peringkat universiti, sudahkah kita bersedia menyediakan satu prasarana yang baik dalam konteks AI? Kerana AI ini merupakan penentu survival masa hadapan dalam konteks pembentukan masyarakat dan ekonomi. Ketiga, Yang Amat Berhormat juga menyentuh tentang soal pentingnya untuk kita melihat TVET, sejauh mana konsep work-based learning sebagai contoh, macam mana kita nak laksanakan secara praktis di peringkat industri-industri yang ada di hadapan kita. Yang keempatnya, Yang Amat Berhormat juga pernah menekankan tentang pentingnya mengembalikan Malaysia sebagai education hub, dan di mana peranan kita di situ, dan bagaimana kita tak mampu untuk menarik minat pengajian ini, bagaimana kita dapat mempersembahkan kualiti pendidikan yang terbaik, bagaimana kita dapat membuktikan bahawa Malaysia mengemukakan research based institute yang terbaik. Dan begitu juga dalam konteks kualiti tenaga pengajarnya, profesor-profesor yang hebat ini, apakah mereka masih mampu untuk terus memberikan pengajaran-pengajaran yang terbaik kepada institusi-institusi tersebut, atau hanya sekadar menjadi supervisor kepada idea-idea kerja. Yang seterusnya, Yang Amat Berhormat juga menyentuh tentang kemudahan prasarana di universiti, antaranya ialah asrama-asrama, ya. Termasuklah kalau dalam konteks pendidikan rendah, beliau melihat dalam konteks tandas-tandasnya, dan itu adalah merupakan antara asas-asas yang sangat penting untuk kita laksanakan. Walaupun kita nampak mudah, tetapi ia bukan yang merupakan satu benda yang senang untuk kita selesaikan. Seterusnya, bagaimana beliau seringkali menyarankan kepada kita akan pentingnya membangunkan satu budaya, satu tradisi intellectual humility, not intellectual arrogance. Ya. Dan demikianlah antara beberapa perkara, termasuklah beliau turut menyarankan tentang hal-hal yang berkaitan dengan
budaya kesarjanaan, korpus-korpus ilmu yang perlu kita bangkitkan, soal bahasa, soal pendidikan dan institut dan college yang perlu punya rohnya. Yang seringkali beliau ungkapkan buku Harry J. Lewis tentang The Excellence Without a Soul. Dan untuk yang amat berhormat juga seperti yang kita ketahui, ada buku terbaru oleh Howard Gardner tentang The Real World of College. Buku terbaru yang dikeluarkan tahun-tahun lalu, yang juga menyingkap perkara yang sama, iaitu perlu kembali kepada matlamat dan tujuan pendidikan, dan bagaimana institusi-institusi pendidikan tinggi di Amerika yang sedang menghadapi satu masalah yang parah, hilang arah tujunya dan hilang rohnya. Dan inilah antara perkara yang disebutkan oleh beliau. Saya tidak berhasrat untuk menyampaikan lecture saya secara panjang. Apa yang perlu kita perhatikan hari ini ialah pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan beliau terhadap pendidikan tinggi negara. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita mendengar wacana bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tentang pendidikan tinggi 2024 untuk Malaysia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.